Kita biasa dengar nama Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Tapi mungkin ada di antara kita kalau orang tanya kita, Anas bin Malik ni siapa? Kan? Mungkin kita kata sahabat lah. Kan? Tapi tak lebih daripada itulah, kita cuma tahu dia sahabat Nabi. Saya nak cerita sikit pasal Anas bin Malik. Anas bin Malik radhiyallahu anhu merupakan anak kepada Malik bin Nadar. Malik bin Nadar. Malik bin Nadar, ayah kepada Anas bin Malik, tidak masuk Islam. Ketika mak Anas bin Malik masuk Islam, iaitu mak dia nama Ummu Sulaim. Mak Anas ni nama Ummu Sulaim. Ketika mana Ummu Sulaim masuk ke dalam Islam, Anas pada ketika itu, waktu Nabi sampai ke Madinah, Anas pada ketika tu umur 10 tahun. Anas pada masa tu umur 10 tahun. Jadi Ummu Sulaim ni bila dia masuk Islam, suami dia Malik bin Nadar tak mau terima Islam, dan Malik ni lari, pindah daripada Madinah pergi ke Syam dan meninggal di sana dalam keadaan tidak Islam. Jadi kekallah Ummu Sulaim ni jadi janda, ditinggalkan oleh suaminya, dan dia ada anak nama Anas bin Malik. Anas bin Malik umur 10 tahun. Jadi bila mana Nabi SAW datang ke Madinah ataupun hijrah ke Madinah, Ummu Sulaim ni terus arahkan Anas bin Malik untuk menjadi khadam Nabi. Dia kata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, hadha Unais ghulamun labibun katib." Dia kata, "Ya Rasulullah, ni Anas." Nama manja bagi Anas ni Unais. Ini apa ni, Anas, dia merupakan seorang budak yang bijak dan boleh menulis. Aku jadikan dia menjadi khadam kau. Maka sebab itu Anas bin Malik ni antara sahabat yang banyak riwayat hadis Nabi SAW, kerana dia duduk bersama dengan Nabi ni umur 10 tahun. Dan umur dia duduk dengan Nabi baru mencapai 10 tahun, otak dia masih fresh. Maksudnya sebab tu dia ingat banyak hadis Nabi SAW. Di antara sahabat yang banyak riwayat hadis, Anas lah. Dan dia ni merupakan sahabat yang di antara sahabat yang ramai anak murid. Antara sahabat yang paling ramai anak murid, Abu Hurairah, ada 800 orang anak murid. Antara sahabat yang ramai juga Anas bin Malik, lebih daripada 200 orang. Anas bin Malik digelar sebagai Abu Hamzah. Nabi pernah berdoa untuk dia ramai anak, dan betul memang dia mempunyai ramai anak, Anas bin Malik. Tetapi kebanyakan anak dia meninggal waktu dia hidup. Allah nak beri kelebihan pada dia, maka kebanyakan anak dia meninggal waktu dia hidup. Dan Anas ni bersama dengan Nabi 10 tahun, dan sepanjang dia bersama dengan Nabi ada 8 perang yang diikut Nabi. Bersama dengan Nabi SAW. Dalam perang Badar pun dia terlibat. Cuma dia oleh kerana dia umur dia kecil, dia tak pergi perang lah. Cuma dia ikut untuk menguruskan keperluan Nabi SAW. Menguruskan keperluan Nabi. Bila mana Nabi SAW wafat, Anas dia sedih sangatlah. Dia kata, ketika mana Nabi sampai ke Madinah, Madinah menjadi cerah bercahaya. Maksudnya cerialah Madinah ni. Tapi bila mana hari wafat, Imam Ahmad menukilkan kisah ni. Anas bin Malik kata, bila Nabi wafat, tidak ada hari yang gelap gelita di Madinah melainkan pada hari ini. Hari di mana Nabi wafat. Hatta angkarna qulubana, ketika mana Nabi kami kebumikan, kan? Tangan kami tak boleh berhenti. Bila orang kambuh tanah kat jasad Nabi, automatik tangan kami tepih tanah tu supaya jasad Nabi tidak tertanam, sehingga kami merasakan lain. Hatta angkarna qulubana, jiwa kami merasa pelik kerana Nabi dah tak ada dah. Kerana Nabi yang bersama dengan kami setiap masa dah tak ada. Jadi Anas menjadi sedih. Tapi bila masuk zaman Abu Bakar, Anas dilantik oleh Abu Bakar menjadi amil zakat di Bahrain. Dia pun pergi ke Bahrain kutip zakat. Tapi kita tahu Abu Bakar ni tak lama umur dia. Pemerintahan dia 2 tahun setengah je. Jadi lepas Anas pergi ke Bahrain, dia
patah balik ke Madinah, bawa harta-harta yang dihimpun, yang dikumpul, harta-harta zakat yang dikumpul daripada Bahrain. Dia tengok Abu Bakar dah tak ada dah. Abu Bakar dah wafat, yang ada cuma Umar. Jadi Anas pun hidup sebagai seorang sahabat. Akhirnya dia berpindah ke Basrah masa zaman Umar. Masuk zaman Uthman, masuk zaman Ali. Anas masih hidup sebab dia muda kan, dia muda. Jadi dia pun pindah ke Basrah, Iraq. Bila dia pindah ke Basrah, itulah mula dia aktif meriwayatkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia terlibat dalam kerja-kerja ilmu lah. Dalam kerja ilmu, maka dia banyak riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehinggalah apabila berlakunya fitnah di antara berlaku kekacauan. Fitnah tu dalam bahasa Arab lah. Lagi bila saya sebut fitnah, orang Melayu faham tuduh orang pula kan. Berlaku pergaduhan politik di antara kerajaan Bani Umayyah dengan Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair ni sahabat Nabi. Abdullah bin Zubair sahabat Nabi. Dia dilantik oleh orang Mekah, oleh orang Hijaz, oleh orang Mekah Madinah ni sebagai khalifah. Tapi dibantah oleh kerajaan Bani Umayyah, yang mana gubernur pada masa itu adalah Hajjaj ibn Yusuf Al-Thaqafi. Jadi bergaduhlah dua puak tu. Abdullah bin Zubair menganggap diri dia adalah khalifah. Abdullah bin Zubair menganggap diri dia pemerintah orang Islam sebab dia dibayar oleh orang-orang Hijaz. Maka dia menulis surat kepada Anas di Basrah, minta supaya Anas ni lantik Anas sebagai imam, mengimamkan salat. Zaman dulu khalifah mengimamkan salat. Zaman dulu kalau dilantik sebagai gubernur di mana-mana tempat di daerah-daerah orang Islam, dia akan menjadi imam salat. Jadi Anas pun setujulah. Jadi Anas jadi imam. Oleh kerana Anas setuju, maka dia telah terdedah kepada fitnah, dia terdedah kepada seksaan. Jadi dia akhirnya diseksa oleh Hajjaj. Kerana dia disangka sebagai bersekongkol dengan pemberontak dalam negara Islam, maka Hajjaj tangkap dia. Hajjaj ambil besi panah dan pekuk di tangan dia tulisan Atiqul Hajjaj, hamba Hajjaj. Ini cerita sejarah lah. Cerita sejarah yang berlaku pada Anas bin Malik. Jadi bila berlaku cerita ni, kisah ni, bila berlaku penyiksaan ini, Anas bin Malik pun tulis surat kepada khalifah pada masa itu, iaitu Abdul Malik bin Marwan. Dia tulis surat, dia kata, aku berkhidmat untuk Nabi 9 tahun. Aku tak tahu, tapi kalau orang Nasara jumpa dengan mana-mana lelaki yang pernah berkhidmat untuk Nabi, mereka akan memuliakan dia. Tapi aku ni diseksa oleh gubernur kau. Kan? Jadi khalifah pada masa itu tulis surat kepada Hajjaj, perintahkan Hajjaj supaya minta maaf kepada Anas bin Malik, dan akhirnya dia pun minta maaf lah. Jadi Anas bin Malik tidak diganggu lagi lepas pada tu. Tidak diganggu lagi, dan dia hidup sehingga umur dia mencapai hampir 100 tahun. Di antara sahabat yang umur panjang, Anas bin Malik. Dia meninggal pada tahun 93 Hijrah. Di antara sahabat yang lewat meninggal dunia adalah Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Jadi inilah cerita Anas. Kalau orang tanya, terkenal tak Anas? Lepas ni boleh ceritalah. Bapak dia siapa, mak dia siapa, sejarah dia apa. Jadi orang tahulah, oh kita ni mengaji ya. Sejarah Anas bin Malik.